Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjain itsnain ila akhir ayah. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung pembacaan kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-16. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah, dan aku percaya dengan dikau. Tetapi tiadalah aku percayakan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan dikau. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hal ehwal wanita dalam kitab Muhimmah ini, tuan-tuan. Dan kisah yang disebutkan dalam kitab ni tentang orang Arab Badui yang datang jumpa dengan Nabi SAW nak minta mukjizat depan mata dia. Kalau kau cerita pada aku, tunjuk pada aku satu mukjizat, baru aku percaya yang kau ni adalah Nabi. Subhanallah. Okey. Macam-macam lah, tuan-tuan. Orang Arab Badui ni jenis lepas. Jenis merdah. Depan-depan orang ramai dia meredah, dalam masjid pun dia kencing. Ini orang Arab Badui punya ni, kisah tuan-tuan pun tahu lah. Dia tak ada belah punya, main tanya direct. Jadi Nabi SAW tanya dekat lelaki-lelaki ni. Kata Nabi, bersabda Nabi, apa yang kau nak? Nak tunjuk apa? Mukjizat apa yang kau nak? Maka berkatalah ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datanglah ia akan dikau. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau betul engkau ni Nabi, panggil pokok kurma yang mati ni berjalan mai dekat engkau. Aku nak tengok boleh tak pokok ni berjalan mari. Maka adalah di antara keduanya itu satu pokok kurma yang kering lagi sudah lama. Di antara Nabi dan Arab Badui ni ada pokok kurma yang dah mati dah. Dah kering. Maka bersabda Nabi kepada Badui tersebut, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Nabi kata pada Arab Badui tadi, kau pergi dekat pokok tadi, hei pokok, Muhammad panggil kau. Cakap macam itu. Maka pergilah ia dan berkatalah ia, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya dia memanggil akan dikau. Dia pergi cakap, dia kata pokok, Nabi Muhammad panggil. Perkenankan permohonan Nabi Muhammad. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya dan tercabuklah segala akarnya, dan bergerak pula lah sebelah kirinya, maka tercabuk pula lah segala akarnya. Maka jadilah ia datang kepada Nabi SAW, maka tak kalah hampir ia kepadanya, memanggillah ia dengan berkata, Assalamu alaika ya Nabi Allah. Pokok tadi pun bila Arab Badui kata Nabi Muhammad panggil, dia pun bergerak, naik akar belah kanan. Bergerak belah kiri pula, naik akar belah kiri, berjalan. Tuan-tuan boleh bayang pokok berjalan lagu mana? Boleh bayang sendiri lah. Pokok tu berjalan lagu mana? Mai menghadap pada Nabi dan dia bagi salam pada Nabi SAW. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi Allah. Nabi menjawab, wa alaikassalam. Maka salam sejahtera juga atas kamu. Arab Badui ni duk tengok pokok duk bercakap dengan Nabi, pokok boleh duk bergerak kepada Nabi. Apa lagi Arab Badui nak? Tak, dia kata asyhadu an la ilaha illa an
Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yang tu dulu dia sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah nabi. Ni dia. Tadi nak tengok depan mata. Bila Nabi tunjuk depan mata dia, dia tak kata dah ni sihir kot, ni silap mata ni, ini mohong ni, tak lah. Tadi aku nak tengok Nabi ni ada tanda tak, ada mukjizat tak. Sekarang depan mata dia, kerah-kerah dia, redah-redah dia tuan-tuan, tapi hati dia lembut. Hati dia lembut, dia percaya. Maka dia bila tengok pokok berjalan, bila tengok pokok bercakap, apa dia kata? Dia kata kafah. Kafah ni bukan guru kafah. Kafah. Kafah cukup. Cukuplah, aku tak mau tengok lah. Takut. Tengok pokok kurma berjalan, pokok kurma bercakap. Dia kata kat Nabi, memadailah ya Rasulullah. Aku percaya lah. Cukup lah. Maka menyuruhlah Nabi SAW pokok kurma tadi kembali, maka kembalilah ia kepada tempatnya. Pokok kurma pun reverse balik, masuk balik pokok dia, diam. Maka orang Arab Badui tadi bila tengok kejadian mukjizat depan begitu, ya Rasulullah, aku minta pada engkau ya Rasulullah satu mukjizat yang tak pernah orang lain minta. Dan aku je yang minta dan engkau makbulkan pada aku ya Rasulullah. Sekarang ni aku nak minta satu saja lagi permohonan. Apa dia? Aku nak sujud kepada engkau. Tiap-tiap kali selesai aku sembahyang, aku nak sujud pada engkau pula ya Rasulullah. Ini permohonan aku nombor 2. Lepas habis sembahyang, aku nak sujud pada engkau. Kata Arab Badui tadi. Apa jawab Nabi SAW? Tidak harus sujud bagi yang lain, melainkan hanya kepada Allah. Dan jikalau harus bagi seseorang bahawa sujud ia yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu kerana membesarkan hak bagi suami mereka. Kata Nabi, tidak boleh manusia sujud kepada sesama manusia. Manusia hanya sujud pada Allah. Dan kalaulah boleh manusia sujud sesama manusia, kalau boleh, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami mereka kerana membesarkan hak suami. Tapi Pak saya tak boleh sujud, isteri pun tak boleh sujud pada suami. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kisah tentang pokok menghadap Nabi SAW. Bila diminta oleh Arab Badui tanda yang Nabi itu adalah Nabi. Yang kedua, ada pelajaran daripada kisah ini yang kita nak tengok pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, zaman sekarang ni zaman orang bercakap tentang iya ke? Iya ke? Soalan dia. Iya ke? Contoh, orang nak guna otak, nak guna akal. Dia kata, Ustaz, soalan, silakan. Hari kiamat ni terjadi hari apa? Hari Jumaat. Hari lain, Nabi kata hari Jumaat. Jadi kalau Jumaat kita, negeri lain masih hari Khamis. So macam mana? Kita Jumaat, tapi setengah tempat masih lagi Khamis. Macam mana cerita lah? Itu satu soalan. Ustaz, kita Lailatul Qadar malam ke siang? Nama pun Lailatul Qadar. Kalaulah berlaku Lailatul Qadar belah malam di Malaysia ni, masa tu Arab masih siang, maknanya macam mana Ustaz? Dah berlaku dah di Lailatul Qadar di sebelah Malaysia, Nuh sebelah sana duk siang lagi, maknanya mereka tak jumpa Lailatul Qadar. Ataupun Lailatul Qadar jumpa dekat mereka belah malam mereka, siang kita tak ada. Tuan-tuan nak jawab apa? Dia kata malam Lailatul Qadar tu sekali ke banyak kali? Kita kata sekali. Habis tu malam tak sama. Belah sana siang, belah sini malam, belah sini siang, belah sana malam. Bila masa berlaku Lailatul Qadar ni Ustaz? Oh, sudah. Tuan-tuan nak jawab apa kalau orang tanya macam tu?
Duk pikir. Teh no. Bahasa halus ya, ngesiat dengan bulu kening duk angkat. Teh no. Ini zaman orang duk fikir. Orang duk fikir, dia guna logik. Dia guna, dulu kita setakat kita tanya, kalau orang tu makan, dia mati, makan dek boya, malaikat nak suai tak mana? Malaikat muka nakir nak suai tak mana? Ustaz, duduk dalam perut boya. Kubur tak ada. Dulu orang setakat tanya yang tu je. Lah ni tanya dia advance. Tanya dia advance. Ustaz, Dajjal kalau dia mai, dia boleh buat macam-macam. Tu nak panggil apa? Nak panggil mukjizat ke? Nak panggil istidraj ke? Nak panggil sihir ke? Nak panggil ma'unah ke? Nak panggil karamah ke? Dajjal boleh belah kepala orang, boleh cantumkan balik, boleh hidup. Tu nak panggil apa? Allahu Akbar. Yang paling terbaru saya tengok ada satu orang petikai tentang kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Bila kita kata Nabi Nuh tu bawa binatang-binatang berpasang-pasangan naik dalam kapal dia. Soalan dia, binatang tu tak mandi ke Ustaz? Soalan nombor 2. Binatang tu macam-macam. Rimau tak makan ke binatang lain? Bahtera tu besar mana Ustaz? Zirapah tinggi pun sama kepala dia macam pokok nyok. Besar mana Ustaz? Tak adakah binatang sama binatang tu bergaduh? Depa ni makan apa Ustaz? Stok makanan Nabi Nuh bawa lagu mana banyak dia? Macam mana pula yang 80 orang umat Nabi Nuh tu makan apa dalam tu? Stok makanan dia mana ada? Mana ada peti air ke apa-apa nak simpan makanan daripada freezer ke frozen apa benda, tak ada pun. Oi. Macam mana Nabi Nuh bawa binatang Ustaz? Koala duduk di Australia, koala duduk di New Zealand, Australia, binatang koala. Penguin duduk dekat Antartika. Bila masa penguin tu datang dekat Arab? Betul ke tak betul cerita ni? Oh sudah tuan-tuan. Ni nama dia guna kepala otak. Dia tanya lebih daripada 30 soalan tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kita jawab satu Kita jawab satu Kamu daripada apa dijadikan? Daripada tanah. Kamu dijadikan daripada apa? Air mani. Cuba beritahu kat saya, macam mana air mani boleh bercakap? Macam mana air mani boleh jadi otak, boleh jadi jantung, boleh jadi buah pinggang, boleh jadi darah, boleh jadi gigi? Bagi tahu. Macam mana air ini boleh berjalan, boleh buat kereta, air ini boleh buat kapal terbang, air ini boleh ada rupa pula. Bagi tahu, ada jantung semua, ada perut, ada usus, ada tulang. Hanya daripada air Allah Ta'ala jadikan min nutfatin amsyaj. Kamu tak boleh jawab. Senang jawapan dia. Tidak ada apa yang susah kepada Allah. Tidak ada apa yang mustahil kepada Allah. Setakat nak letakkan binatang dalam kapal tu, tak ada apa susah bagi Tuhan. Yang menjawabnya bukan kita, yang menjawabnya ialah iman, kepercayaan. Dah Allah kata Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah supaya bawa binatang berpasang-pasangan dalam kapalnya, habis. Benda ini disebut oleh Allah dalam surah Hud ayat 40. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam bawa binatang berpasang-pasangan naik atas kapal. Macam mana Allah nak bagi makan, macam mana Allah nak uruskan kehidupan mereka dalam kapal, itu kan urusan Allah. Masya Allah. Yang kedua, pemahaman kita mengatakan orang dulu-dulu tu bodoh, tu masalah dia. Yang pandai kita Yang pandai kita. Kita duk anggap orang dulu bodoh, jahil, purbakala, purbawara, zaman batu. Tuan-tuan cuba tengok dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim
Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Apakah kamu menyangka bahawa kisah pemuda-pemuda gua dan apa yang dirakamkan itu termasuk dalam tanda-tanda yang luar biasa? Ajaib sangatkah manusia 309 tahun tidur? Ajaib sangatkah, kata Allah? Yang kamu nak rasa hebat sangat kamu bertanya Nabi tentang Ashabul Kahfi? Yang kamu rasa hebat sangatkah cerita tentang Ashabul Kahfi ni? Hebat sangatkah cerita tentang Ar-Raqim? Tuan-tuan kena tengok. Allah Ta'ala sebut perkataan Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Saya cakap Ar-Raqim ni pasal malam ni depa rakam. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, 4, 5, 6, 7, 8, kat 10. Ada 9 kamera yang merakam. Rakam bahasa Melayu, bahasa Arab Raqim, Raqama, Raqam. Dia ambil pada bahasa Arab. Maknanya perbuatan merakam tu bukan zaman tuan-tuan tu. Zaman Ashabul Kahfi Allah dah cerita dah. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Yang mereka duk raqim dekat tulis dekat gua tu, gambar-gambar tu, dah ada rakam. Sebab tu dulu orang cuba nak menghidupkan gambar-gambar yang dilukis di gua, di pintu-pintu gua dalam bentuk bayangan. Supaya benda tu boleh bergerak. Dah ada dah tuan-tuan benda-benda tu. Jangan kita menganggap bahawa zaman dulu adalah zaman kebodohan. Zaman Nabi Adam ni dah Allah ajar dah semua benda dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian kami mengajar kepada Nabi Adam nama kepada semua benda-benda. Dan kami tanya kepada malaikat, ni nama apa? Ni nama apa? Malaikat tak boleh jawab. Yang boleh jawab Nabi Adam AS. Tetapi bangsa penjajah menjajah negara-negara Islam, menyebarkan sistem pendidikan dia. Dia mengatakan bahawa orang zaman dulu bodoh. Orang zaman dulu tak erti apa. Orang zaman dulu jahil. Manusia moden ni yang canggih. Subhanallah. Cuba tuan-tuan fikir dengan kepala otak kita. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan rumah tak boleh buat? Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan baju tak boleh buat? Punya canggih kapal dia, berapa tingkat kapal dia. Tuan-tuan duk pergi port, Penang port tu, duk tengok krus besarnya daripada jambatan, duk nampak lah. Ni krus binatang apa pula ni, besar tinggi ni, berbelah tingkat ni. Yang tu pun tak boleh bawa binatang. Yang tu tak boleh humban segala binatang tingkat bawah tu, tak boleh lagi tuan-tuan. Besar lagu tu. Besar lagu mana bahtera Nabi Nuh ni? Bayangkan tuan-tuan, kalau kapal hak kita duk nampak depan ni pun punya canggih dah, kapal Nabi Nuh lebih canggih daripada itu. Tak makan dia ombak yang begitu mengganas, menggila. Jadi pemikiran orang zaman sekarang ni tuan-tuan, dia mula menggunakan logik. Maka dia mula mempertikaikan. Mai tanya kepada hak Nabi Muhammad cakap dengan pokok ni, lagi boleh ke pokok berjalan? Bolehkah Nabi Muhammad naik ke langit Isra' dan Mi'raj? Nabi mimpi kot. Bolehkah Nabi belah bulan? Bolehkah Nabi keluarkan ayak daripada jari dia? Dia guna logik. Dia tak tahu ada satu benda yang dipanggil mukjizat, yang luar biasa, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Nama dia apa? Nama dia mukjizat. Ada Nabi yang tak mati sampai lah. Logik akal dia kata, mana tak mati pula. Kita ni berapa tahun sangat boleh hidup. Pasal hang memang umur 60 mati. Manusia biasa umur 70 jalan. Umur 80 tak lama dah. Umur 40 bila-bila boleh mati. Yang hak ditangguhkan kematian ni Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni. Allah Ta'ala tangguh bagi kat Nabi yang ni. Itu mukjizat untuk dia, kelebihan untuk dia. Bila tak ada iman tuan-tuan, jadi lagu tu. Sebab tu orang sekarang ni, hak terlebih iman pun kita takut juga. Yang terlebih iman tuan-tuan, terlebih iman. Kita beriman pada Allah. Ya, hampa duk beriman dengan Allah.
Esok kita kena tanya dalam kubur, man rabbuka? Hampa jawab Allah. Allah tu Tuhan ke? Allah bukan Tuhan, dia alif lam ha je. Dia bukan Tuhan, dia nama je. Allah tu hakikat dia apa? Sudah tuan-tuan. Ada juga ustaz mengajar lagu tu. Naik penin kita. Alif lam ha tu nama dia, tapi Tuhan yang sebenar itu apa? Lah, tu nak kata apa lagi? Ini orang sekarang ni hakikat tak ada. Aduh, dia ni saya ada terlipat tang mana. Dia belajar lagu mana tak, dia kata Allah tu Tuhan. Yalah, nama dia Allah, alif lam ha. Kalau tak ada alif tak jadi dia. Lah, kalau tak ada ha pun tak jadi Tuhan dia. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kena tapih sungguhlah tuan-tuan hari ni. Sebab hari ni orang tak mau mengaji di masjid. Masjid pula baru buka. Dulu tak ada, setahun dua tak ada kuliah. Bila tak ada kuliah di masjid, orang beralih kepada media sosial. Jadi sial sungguh. Siang malam sial, duduk belajar dengan orang sial. Oh yang ni. Jadi kita tak payah sembahyang no. Tak payah sembahyang, nampak dia kata apa tu. Siapa sembahyang celaka. Fawailul lil musallin, nampak tu. Selagi tak khusyuk dengan sembahyang. Aku selama ni berdosa sembahyang tak khusyuk. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pasal dia mai. Bila satu ruang kosong, bila satu ruang dibiarkan kosong, akan ada orang lain yang akan ambil tempat kosong tu. Sebab tu benda-benda tu jangan bagi kosong. Isi pengajian yang betul supaya tak dibetulkan, tak diambil oleh orang-orang yang tak betul ni tadi tuan-tuan. Benda yang tak betul kalau diulang berkali-kali, orang akan jadi betul. Benda mohong kalau tiap-tiap kali ulang, lama-lama jadi betul. Sebab tu benda yang betul kena cerita sentiasa supaya melekat dalam jiwa kita. Satu, kita tengok daripada kisah apa nama pokok yang berjalan ni. Yang kedua, adakah pokok tu bercakap? Adakah pokok tu memahami apa yang kita cakap? Subhanallah. Dulu petua orang tua-tua kalau pokok tak berbuah dia bercakap. Siap dia takik pokok pelam. Dia takik pokok nangka, pokok cempedak. Kalau tak buah aku tebang. Saya ada kebun, saya nak buat pondok baru dekat Sungkai. Kebun durian. Pokok dia tinggi pada tiang tu, sebatang tegak. Dah ada 4-5 di atas. Saya kata bilalah nak buah pokok tinggi melanjut, dahan pula tak ada. Saya kata tebanglah. Kita buat pondok lah sini, buat pondok pengajian. Hak di Ipoh tu pun penuh dah, tak muat-muat dah. Tak pernah berbuah tuan-tuan. Satu hari saya duduk buah pokok tu, saya tepuk dia. Tebang buanglah. Kita buat pondok. Tahun tu berbuah tuan-tuan. Sungguh saya tak bohong. Hak jaga kebun tu kata, Datuk, alhamdulillah ada rezeki kita Datuk. Berbuah, tak pernah buah tuan. Sudah. Ini orang tua-tua dulu, dia kata tepuk pokok tu, saya tak tahu, bukan tak buah sajalah. Buang pilih pokok ni. Dia dengar tuan. Tak tahu bohong tak bohong. Tak percaya tanya orang perempuan yang duk rajin cakap dengan pokok bunga. Tengok isteri tuan-tuan duk cangkung bawa gunting, duk potong pokok bunga, duk cakap seorang. Ni kalau bunga lawa cik weh. Tak tahulah tengok pokok bunga sebelah lawa. Seorang duk kurip saya apa? Aku bagi baja dengan ni apa ni? Duk cakap dengan pokok bunga. Anak duk ngendak kot tingkah. Ayoh. Mak tak betul. Bila tanya dekat dia, hang cakap dengan pokok bunga ke nak? Lah rasa kalau cakap tu rasa lepas abang oi. Lepas tu dia dengar dia cakap hang, bulan lepas elok bunga. Sudah entah. Sebab tu ada kajian yang menunjukkan pokok dengan pokok ni pun berbicara. Pokok dengan pokok ni pun guna bahasa depa. Orang sains buat kajian ni. Cuma kita je tak faham bila masa depa ni bercakap. Dia gunakan bahasa dia. Binatang pun ada bahasa dia. Kita tak tahu macam mana bentuk dia. Tapi orang yang biasa bercakap dengan pokok ni, dia rasa macam pokok tu dengar lah Ustaz. Orang tua-tua dulu bila tengok pokok tak berbuah, dia pergi ambil telong, diikat dengan benang, pergi gantung situ. Kita tanya pasal apa? Bagi dia buah. Dia telok tak ada lah ni, buah telok, buah kot. Sudah.
Saya kata kalau betul telok betul lah. Yang berkulit telok buat apa? Itu petua, saya tak mau, bukan saya nak ajar so tuan-tuan ikut pula. Ni cerita pengalaman kita jumpa dengan orang yang duk dengan pokok ni. Ada hak duk bercakap, ada hak duk takik pokok. Dia takik pokok tu. Macam-macam tuan-tuan, ni cerita saja orang tua-tua dulu. Tak ada kena-mengena pun dengan agama kita. Tapi nak cerita bahawa pokok ni pun memahami bahasa sama-sama mereka. Pokok ni pun ada bahasa dia. Nah, binatang ular tu pun ada bahasa dia untuk memahami di antara satu sama lain. Baik, yang ketiga yang kita nak tengok daripada kisah Arab Badui ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang kekerasan hati manusia. Ada manusia yang keras hati, memang tak mau, dia sanggup mencabar. Berapa banyak orang yang mencabar Nabi-Nabi tuan-tuan. Firaun mencabar, keras hati, dia cabar Nabi Musa. Kalau kau betul Nabi, nanti aku kumpulkan ahli sihir aku, bertembung dengan kau. Nak tengok betul tak betul kau ni Nabi. Panggil segala ahli sihir, buat permainan, buat perlawanan. Mereka tanya dekat Nabi Musa, kamu dulu kan nak campak tongkat atau kami dulu yang nak tunjuk kehebatan kami? Nabi Musa ni bukan ahli sihir. Dia tak tahu nak tunjuk menatang apa. Dia kata, hampa lalu aku tak tahu apa. Aku bukan ahli sihir. Dia tauknya tongkat jadi ular. Mata orang jadi ular nampak. Yang orang ramai pakat duk tengok ni dah. Wah, jadi ular lah. Wah, jadi ular. Nabi Musa ni takut. Bukan takut pada tali yang jadi ular tu. Takut hak rakyat ramai-ramai ni terpengaruh dengan ahli sihir ni. Mereka percaya. Maka Nabi Musa pula campak tongkat. Dia telan habis tali-tali ular tadi ni. Cuba tengok dua jenis manusia. Ahli sihir yang keras hatinya lawan Nabi Musa. Bila dia tengok kebenaran, mereka beriman, amantu billah, amantu Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Walaupun mereka lah orang kuat dalam drama tu, orang kuat dalam filem tu, orang kuat dalam cerita tu. Mereka pelakon utama ni, hero nak tunjuk kata kita ni betul. Tapi bila tengok mereka salah, mereka tunduk, mereka sujud pada Allah, beriman serta merta. Firaun dan tentera-tentera dia bangun. Terkejut tengok ahli sihir ni tunduk. Masuk agama Allah. Ahli sihir ni, Firaun ni dibisik oleh pembantu-pembantu dia. Tuanku, ini semua konspirasi ni, nak tunjukkan tuanku tu salah, padahal dia orang dah pakat dah ni. Ini semua ahli sihir tak boleh pakai macam ni. Padahal sebelum kejadian tu berlaku, ahli sihir tanya pada Firaun, wahai Firaun, kalau kami menang dalam perlawanan dengan Musa, apa yang kau nak bagi pada kami? Oh, kata Firaun, kamu akan jadi orang yang hampir dengan aku, kalahkan Musa. Tengok-tengok bila lawan kalah, sungguh beriman pula pada Nabi Musa. Firaun cuak. Tapi pengikut dia, pegawai dia kata apa? Ini semua konspirasi nak rampas kuasa tuanku. Hancurkan, hancurin. Hei ahli sihir, kalau kau orang tak balik beriman pada aku potong badan kau bersilang. Tangan belah kiri dipotong, lawan dia apa? Lawan dia kaki belah kanan, dipotong secara bersilang. Kalau tangan belah kanan dipotong, kaki belah kiri juga dipotong. Kata ahli sihir Firaun, nak potong-potong, kami tetap nak beriman pada Allah. Mati tuan-tuan, tak keluar pada agama Allah. Ni nama dia hati yang keras. Bila diberikan kekuatan hidayah, tak ada siapa boleh tarik balik. Firaun cuba tengok tuan-tuan, berkali-kali Allah nak buka pintu hati dia. Berkali-kali ketika Musa tunjukkan mukjizat, dia tolak. Ketika ahli sihir kalah, dia tolak. Ketika Mesir dilanda dengan wabak kutu, wabak belalang, wabak darah, wabak katak,
Kita hari ni lawan dengan wabak hak tak nampak. Tu pun takut bukan main. Ni mai hak baru pula ni. Omicron ke Deltacron pun nama baru pula. Lepas ni tak tahu apa menatang pula nak mai. Hak ni mai hak baru punya. Deltacron. Lepas ni tak tahu macam mati keras pula kita. Varian apa pula? Mati keras kron. Kita takut lah. Ini hak Nabi Musa ni, Firaun ni tuan-tuan. Buka pintu, buka bilik, buka periuk, buka apa-apa pun katak. Kita baru pegang katak geli lah. Saya ceramah mana ke dulu, lama siang, ceramah waktu siang. Orang pagi restoran yang berdiri, masa tu saya ceramah lagi, badan kuat lagi lah, tak boleh lah, ceramah kena duduk. Bila bagi ceramah hak jenis berdiri tu, saya berdiri. Kaki ni duk gatai masuk bawah dalam restoran tu. Bila masuk-masuk rasa sejuk berduri tuan ni. Tengok-tengok katak 4-5 ekor lah tu, Allahu Akbar. Naik bulu rumah, kita duk pijak dah. Bayangkan tuan-tuan kalau balik rumah, dalam periuk ada katak, atas katil ada katak, bawah katil ada katak, dalam selimut ada katak. Katak serang negara Mesir. Buka ayak pula jadi darah. Buka tong saja jadi darah. Buka paip air tu darah. Darah menyerang Mesir. Belalang sampai, kutu pun sampai. Firaun jumpa Nabi Musa. Kalau engkau berjaya menghilangkan wabak-wabak yang mendatang pada aku, negara aku ni, aku beriman pada engkau Musa. Aku beriman. Nabi Musa pun tadah tangan, ya Allah, hapuskanlah wabak ni, ya Allah. Hapus. Habis. Firaun bila nak masuk agama Allah, agama tauhid ni bila? Firaun kata dulu, aku tak percaya sangat yang bila dia orang cakap engkau ni ahli sihir. Tapi hari ni depan mata aku, engkau hilangkan segala wabak ni, baru aku percaya sesungguhnya engkau betul ahli sihir. La ilaha illallah. Dia mungkin janji punya keras hati dia. Allah kata, Musa, bawa pengikut hang buat pergi tempat lain. Nabi Musa bawa, Firaun dan tentera dia hambat. Bila sampai dekat tepi laut, terbelah. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Dipukulnya laut, terbelah laut. Nabi Musa lintah laut. Bila lintah laut, semua pengikut ikut. Firaun ikut di belakang. Naik kuda dia tu. Naik kereta kuda dia sampai duduk berdiri tu. Kaki kuda dia, roda kuda dia ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi muzium dia, ada lagi hak dia jumpa dalam laut. Kereta kuda Firaun naik tu. Dia ada 2 roda, bukan 4, 2. Dia duduk berdiri, kuda berjalan. Tu jenis tu. Ada lagi tuan-tuan, duduk dalam muzium. Orang jumpa tempat dia. Dia boleh berhenti, dia menghadap pada tentera dia. Hoi, tentera-tentera aku. Kamu nampak laut terbelah? Nampak. Sebab apa terbelah? Tak tahu. Sebab dia terbelah. Sebab aku nak lalu. Laut menghormat pada aku. Nampak? Masuk-masuk tengah. Jalan. Berapa kali Allah nak bagi buka pintu hati pada dia. Tapi dia yang tak mau. Depan mata dia, tongkat Nabi Musa jadi ular, makan segala benda. Depan dia Nabi Musa letak tangan celah ketiak ni, bila Nabi keluar ni cerah tangan ni depan Firaun. Dia tutup pintu hati. Ni dia nak kata apa? Depan mata dia laut terbelah pun masih dia kata itu kekuasaan aku. Cuba tengok tuan-tuan, tengok Arab Badui tadi ni. Dia minta satu je, pokok tu cakap, pokok tu berjalan. Dan bila pokok tu berjalan, dia tak mau tengok hal lain dah. Dia kata asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Terus masuk Islam. Inilah hati tuan-tuan. Jom kita lembutkan hati. Jangan duk keras hati sangat. Keras hati itulah nama dia takabur. Sebab ada orang lelaki-lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia pakai baju cantik,
dia pakai kasut cantik, semua cantik. Maka ditanya, adakah saya ni sombong pasal baju cantik, kasut cantik, semua cantik? Adakah saya sombong? Kata Nabi, tak. Pakai cantik tak sombong, pakai bergaya tak sombong. Yang dikatakan takabur ialah dua. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dan memandang rendah pada orang lain. Itulah nama dia takabur. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan masuklah kamu dalam golongan yang benar. Orang yang tak masuk dalam kumpulan yang benar, itulah tanda-tanda orang tu sombong. Bukan sebab pakai baju cantik, bukan sebab kereta dia besar, bukan setakat rumah dia besar, bukan duit dia banyak tu sombong, bukan sebab rupa parah dia lawa tu sombong. Tak, sombong tu ialah menolak kebenaran. Tak mau terima hakikat kebenaran. Dia nak kata juga yang dia tu betul, dia tu betul, yang orang lain semua salah, padahal hakikatnya dia salah. Itulah sombong. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua jenis kesombongan yang Allah tak suka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Ada dua jenis sombong yang Allah Ta'ala tak suka. Satu, sombong pada kata-kata, mukhtal. Satu lagi, sombong pada apa? Sombong pada fakhur, pada perbuatan. Ada orang yang sombong pada kata-kata. Kata-kata tu sombong belakang. Dia duduk diam, macam dia lumpuh, tapi dia sombong. Belagak. Dia belagak, lumpuh, tapi mulut tak lumpuh. Kata-kata dia tu sombong. Belagak. Tak badangan sakit. Duk cerita pasal anak dia. Cerita pasal harta dia. Cerita pasal kelebihan dia. Ada orang, tuan-tuan, mulut tak bercakap, tapi perbuatan dia jadi sombong. Yang ni yang kita sebut tadi. Menolak kebenaran. Salah satu yang dikatakan sebagai perbuatan yang dipanggil sebagai sombong. Baik. Sikit lagi tuan-tuan kita lihat. Maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, hingga mendahulukan ia atas hak dua mak bapak. Seperti barang yang datang ia daripada terghaib pada mereka itu pada hak dua mak bapak dan zaujah atas barang yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. InsyaAllah kalau ada umur kita akan cerita. Betulkah orang perempuan bila dia menikah dengan suami dia, dia dah lepas tanggungjawab pada mak bapak dia? Betulkah isteri kita ni bila dia kahwin dengan kita, dia tak boleh buat baik dengan mak bapak dia dah? Betulkah isteri ni bila dia kahwin, tanggungjawab dia bila mak bapak serah pada anak jantan, dia tak campur dah? Betulkah lagu tu? Sebab banyak saya duk dengar orang perempuan ni bila dia menikah, dia kena dengan lelaki dia, mak pak dia tak boleh kata apa lah, tu kata hak jantan lah kena bela ni. Betul ke? Orang perempuan bila kahwin terus ikut lelaki dia, tak boleh tengok mak dia, tak boleh jaga bapak dia, tak wajib bagi duit pada mak bapak dia, tak boleh bela mak bapak dia, dan suami dia lebih agung daripada mak bapak dia. Persoalan ni kita akan jawab bulan depan, InsyaAllah. Kalau umur panjang, kalau ada murah rezeki, kalau masjid tak ditutup, doa-doa lah. Pasal banyak sangat cerita ni. Cerita yang saya duk dengar ni, cerita orang perempuan bila menikah, maka dia kena tinggal mak bapak dia, tak boleh bela dah, tanggungjawab sepenuhnya pada jantan, pada anak jantan. Betul ke? InsyaAllah kita akan huraikan pada persoalan ini pada kuliah kita yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.